Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pada kelas yang lepas kita telah baca satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan larangan untuk kita mandi di dalam air yang tidak bergerak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata la yabulanna ahadukum fil ma'i daim atau la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah seorang kamu mandi di air yang tidak bergenang, tidak mengalir, sedangkan dia dalam keadaan junub. Dan kita telah sebutkan bahawa kita dah baca dah pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Ashabus Syafi'iyah yang mengatakan bahawa hadis ini dalil kepada air musta'mal itu tidak boleh digunakan, dalil kepada air musta'mal. Namun pada kuliah lepas kita sebutkan di sini pendapat-pendapat ulama yang lain tentang masalah ini, khilaf ulama tentang masalah ini. Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala menyebut ulama telah berkhilaf tentang berwuduk dengan air musta'mal ini, maka sebahagiannya mengatakan tidak boleh berwuduk dengan air musta'mal. Inilah pendapat Al-Malik, Auza'i, Al-Syafi'i dan Ashabir Ra'i. Dan berbeza dengan pendapat ini ulama-ulama yang lain seperti Ahmad, Al-Thawri dan lain-lain. Kita tengok hujah yang mengatakan bahawa ada air musta'mal. Maka kita lihat pula apakah dalil-dalil yang digunakan atau dalil-dalil yang berhujah, yang para imam-imam yang lain, pendapat lain berhujah dengannya. Antara hadis yang masyhur ialah hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Macam mana bunyi hadis tersebut? Naam. Mana tadi hadis tu? Afwan. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mana dia? Afwan. Lebih hilang lah daripada kitab ni. Okay, hadis ni daripada Jabir bin Abdullah, juga hadis daripada Rabi'. Bahawa Nabi SAW dia menziarahi Jabir bin Abdullah. Ziarah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ata Rasulullah SAW ya'uduni, dia menziarahi Nabi SAW, wa ana maridun, dalam keadaan aku ni sakit, wala aqil, masa aku dalam keadaan tidak sedar ataupun dalam keadaan separuh sedar. Fatawadda'a, maka Nabi SAW berwuduk, wa sabba alayya min wudu'ihi, maka Nabi SAW menuangkan ke atasku air bekas wuduknya. Fahadal hadis yadullu ala taharatil ma' al-mutawadda' bihi. Maka dia kata hadis ni dalil bahawa sucinya air yang digunakan, yang telah digunakan untuk berwuduk. Cuma hadis ni kata apa? Nabi SAW dia wuduk, kemudian dia sapu air bekas wuduk tu kepada Jabir. Jadi kata sebagian ulama kata hadis ni, air ni menunjukkan air musta'mal suci. Jadi kita kata memang air musta'mal suci. Mazhab Syafi'i dia jawab balik, dia kata memang air musta'mal suci. Kita tak ada isu tentang air musta'mal ni najis atau tidak najis. Air musta'mal dia termasuk dalam kategori air yang suci, tak bernajis, tuan-tuan rahimakumullah. Cuma yang mazhab Syafi'i petikaikan adalah air musta'mal itu dia suci tetapi tidak boleh dibuat untuk bersuci.
Dia suci tapi tidak boleh dibuat untuk bersuci. Jadi apa pula hujah lain bagi pendapat ini? Bagi dia hujah lain, dia kata beberapa hadis yang lain. Antaranya hadis diriwayatkan oleh Abi Juhaifah yang Sahih Bukhari dan Muslim, dia kata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami keluar bersama dekat pada kami di Hajirah, satu tempat. Fa utiya bi wudu, maka dibawakan air wudu. Fatawaddaa, maka Nabi SAW berwudu. Faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi, maka orang semua berebut-rebut ambil saki-baki air wuduk Nabi SAW. Fayatamassahu Nabi, maka mereka pun sapu-sapulah kat badan mereka air bekas wuduk Nabi SAW. Maka jawapan kita sama juga. Hadis ini tidak menunjukkan bahawa air air yang tidak menunjukkan bahawa air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi hadis ni bahkan menguat lagi pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah kata air itu suci. Sebab para sahabat ambil, lepas tu kata air mustakmal, air suci tapi tidak menyucikan. Naam. Okey. Bagaimana pula dengan hadis yang satu lagi pula? Hadis Abu Musa Asy'ari, dia kata da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'. Dibawakan Nabi SAW dengan air, ada dengan satu bekas, padanya ada air. Wa ghassala yadayhi, maka dibasuh tangannya. Wa wajhihi, dan mukanya. Wa majja fihi, dan kumur. Thumma qala lahum, ya'ni Abu Musa wa Bilal, ishraba, minumlah kamu daripada air ini. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan tuanglah air ini ke atas muka kamu dan juga pada celah nuhur kat sini, dekat leher kamu, sapu kat dia kat sini. Hadis ni apa dia disebut, Nabi minum air, Nabi basuh muka, kemudian majja fihi, masukkan muka dia dalam air tadi, kemudian dia bagi kat Abu Musa Al-Asy'ari dan juga kepada Bilal. Dia kata, wahai Musa dengan Bilal, minumlah air ni. Sekali lagi kita kata hadis ni hujah bagi mazhab Syafi'i juga, menunjukkan bahawa air itu suci. Okey. Habis tu apa lagi dalil yang menunjukkan bahawa air mustakmal ini boleh digunakan. Antara dia kata hadis berkenaan dengan Nabi SAW menggunakan mandi dengan bekas air Maimunah. Okey. Nampak? Dia kata ightasalna ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Faja'a an-Nabi SAW liyatawadda'a minha aw yaktasil, faqala ya Rasulullah inni kuntu junuban. Nabi kata innal ma' la yujnib. Okey, satu hadis ini lebih kuat daripada hujah-hujah sebelum ni. Itu hadis ini disebut hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Dia kata Nabi sebahagian isteri Nabi SAW mandi di satu bekas air. Fi jafnah, satu bekas air. Faja'an Nabi SAW litawadda' minha, maka Nabi pun datang untuk berwuduk daripadanya. Aw yaktasil, untuk mandi. Faqalat lahu ya Rasulullah, maka isteri Nabi kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu aku berjunub dan aku mandi daripada air tersebut. Faqala innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak berjunub. Okey, hadis ini nampak lebih dekat kepada pendapat yang mengatakan bahawa air mustakmal itu boleh digunakan. Tetapi kita boleh juga pertikaikan bahawa isteri Nabi tadi dia bukannya mandi di dalam, dia terjun dalam air itu. Dan air sedikit tu, iaitu mereka mandi dia tuang. Dia ambil, dia tuang. Dia ambil, dia tuang. Dia ambil, dia tuang. Atau maksud tak ada gayung, dia pakai tangan. Dan kita kata pakai tangan tu tak termasuk daripada mustakmal, sebab tangan tu diniatkan sebagai cedok. Dan kita kena sebut mustakmal, kita kena ingat bahawa mustakmal dalam mazhab Syafi'i itu iaitu apa dia? Iaitu bila dia gunakan pada basuhan yang pertama, basuhan yang wajib. Jadi kalau masa dia cedok tu dia belum niat nak basuh lagi. Jadi tak dikira tangan dia celup pada air tersebut terus jadi mustakmal. Jadi kena faham masalah ni. Tangan tu dia celup. Jadi sekali lagi hadis ni juga mazhab Syafi'i boleh, ulama Syafi'iyah boleh jawab ni. Macam mana pula dengan hadis yang Nabi SAW mandi dengan saki-baki air bekas Maimunah? Sama juga, ya tanawaluhu tanawulan, iaitu Maimunah dia cedok dengan tangan dia air, kemudian
baru Nabi SAW mandi dengan saki baki air Maimunah tadi, maka dia tak ada masalah. Jadi nampak tak, kebanyakannya boleh dijawab oleh ulama Syafi'iyah. Cuma yang kata tak ada mustakmal, dia kata macam nak faham hadis yang kita sedang baca ni pula. Janganlah kamu mandi dengan air yang tidak bergerak sedangkan dia berjunub. Uh, Ulama-ulama lain yang mengatakan bahawa tidak ada air mustakmal, dia kata hadis ini bukan untuk menunjukkan larangan. Bukan nak kata air menjadi mustakmal, tapi nak kata apa dia, bahawa air tu nanti jadi kotor, orang jadi geli nak mandi dalamnya. Jadi Nabi SAW larang tu bukan sebab takut air tu jadi mustakmal, tapi takut nanti orang jadi mustakhbathan, itu orang jadi geli, bitawarudil isti'mal, kerana orang masuk dalam. Macam kita lah kan, kalau kita ada air, kita celup tangan kita dalam tu, kita bagi kat orang, kita rasa geli. Betul tak? Macam kita makan nasi. Dah makan nasi apa semua, kita celup air tangan dalam nasi. So, kita bagi orang sebelah, mesti kita geli. Betul tak? Macam itulah juga maksud Nabi SAW. Itu Nabi suruh Abu Hurairah, dia cedok. Yatanawuluhu tanawulan. Barakallahu fiik. Jadi hujah-hujah yang mereka mengatakan bahawa tidak ada air mustakmal, wallahu ta'ala alam, dan kita sebut tadi dah jawapan-jawapannya. Moga kita kata masalah ni masalah khilafiyah yang tak sepatutnya kita bergaduh padanya. Maka siapa yang berpegang kepada pendapat adanya air mustakmal, maka peganglah pendapat tersebut. Siapa yang kata pendapat tidak ada air mustakmal, maka terpulanglah dia. Jadi dia pegang kerana hujah dan dalil, bukan kerana ikut nak yang senang. Kerana ikut yang senang. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita masukkan hadis seterusnya. Jadi itu perbincangan dia, kita tak boleh pinjam panjang-panjang kerana kita pengajian hadis, bukan pengajian fiqh. Kalau fiqh nak buat khilaf-khilaf, itu kita masuk dalam pengajian fiqh. Bab seterusnya, babu wujubi ghaslil bauli. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu wujubi ghaslil bauli wa ghairihi min an-najasati idha hasal fil masjid wa anna al-ardha tutahharu bil ma' min ghairi hajatin ila hafriha. Bab wajibnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, bab wajibnya membersihkan kencing, membasuh air tempat yang terkena air kencing dan najis yang lainnya daripada terkena pada masjid, minan najasa idza hasalat fil masjid, wa annal arda, dan bahawa bumi itu, tanah itu, maksud bumi tanah dapat disucikan dengan air tanpa perlu kita nak kena korek. Dekat sini terjemahan dia tak terjemah habis. Dalam buku yang saya ada ni, naskah yang ada pada saya ni, itu kalaulah ada najis terkena pada tanah, kemudian kita tuang air, kemudian najis tu meresap masuk dalam tanah, maka tak perlu lagi kita kena korek tanah tu, kita kena buang tanah tu pula. Okey. Naam. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد وقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تجرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني رحمه الله تعالى ثقة ثبت. Qutaibah bin Sa'id, Naam, Abu Raja Al-Baghlani, telah beritahu kepada kami Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahdami, Abu Ismail Al-Basri, thiqatun thabtun faqihun, tabaqah yang ke-8. Qutaibah bin Sa'id, tabaqah ke-10. Thabit iaitu Thabit Al-Bunani, Thabit bin Aslam Al-Bunani, yang kita sebut banyak kali dah kan, di antara orang yang wara'. Masya Allah, disebut dia ni ucapan dia yang masyhur ni, saya selalu sebut, iaitu kami salat malam 30 tahun dalam keadaan kami memaksa diri kami. Kemudian lepas 30 tahun barulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kami kemanisan dalam sembahyang malam. Maksudnya 30 tahun ke 20 tahun? 20 tahun. Itu 20 tahun aku paksa diri aku untuk sembahyang malam. 20 tahun tu dia belum lagi dapat kemanisan sembahyang malam lagi. Bayangkan, ini ulama hadis yang hebat, Thabit Al-Bunani ni, bertabaqah yang ke-4.
Tabaqah yang keempat, Thabit Al-Bunani. 20 tahun sembahyang malam, tak dapat kemanisan. Tahun ke-21, lepas tu barulah Allah Ta'ala bagi dapat kemanisan. Apa faedah daripada kisah ni? Iaitu, tuan-tuan rahmatullah, kemanisan ibadah itu Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia nak. Okay? Jadi yang penting kita buat ibadah tu dulu. Jangan sebab kita tak rasa apa-apa, maka kita pun berhentikan. Macam setengah orang kan, kita kata, dia kata, I feel nothing lah, I don't feel anything lah, tak rasa apa-apa lah. Dia kata, aku boleh semayang tak rasa apa-apa. Jadi, why I should do solat kalau I tak rasa apa-apa? Tak, memanglah you belum lagi, you punya hati keras lagi. Bayangkan Thabit Al-Bunani 20 tahun. 20 tahun dia solat malam, baru lepas tu Allah Ta'ala bagi dia balasan kemanisan iman 20 tahun lepas tu. Kemanisan solat malam. Seronok solat malam lepas 20 tahun. Ini faedah kedua, iaitu bermujahadah. Mujahadah dalam beribadah. Thabit bin Aslam Al-Bunani Abu Muhammad Al-Basri thiqatun abidun. Tabaqah yang keempat daripada Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari Al-Khazraji. Naam. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur sekitar tahun 93 Hijriyah. Ketika itu umurnya lebih 100 tahun, iaitu kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ibu dia Ummu Sulaim kata, ya Rasulullah, huwailimuka hadha fad'uhullah. Ya Rasulullah, ini khadam kecil kamu ini, masa dia muda lagi. Doakanlah dia ya Rasulullah. Maka Nabi pun doakanlah dia, Allah panjangkanlah umurnya, murahkanlah rezekinya. Sebab tu umur dia sampai 100 tahun lebih, dan anak dia je dah berpuluh-puluh anak dia. Anak dia berpuluh-puluh anak dia. Bukannya 5, 6, 7, 10 tak. Berpuluh-puluh anak dia. Dan cucu dia sampai 100. Anak cucu dia saja dah sampai 100 orang lebih. Nah, itu dia Anas bin Malik berkat doa Nabi SAW. Jadi faedah apa dia? Alhamdulillah. Kalaulah Anas bin Malik dia menjadi khadam Rasulullah SAW dalam masa 10 tahun sahaja. 10 tahun dia Alhamdulillah jadi khadam Rasulullah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi ganjaran yang besar. Tidak kita jadilah khadam Rasulullah SAW. Macam mana? Jadilah khadam kepada sunnah Rasulullah. Khadam kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi dia khadam hadis Rasulullah macam kita sekarang lah. Kita baca hadis Nabi SAW. Kita ulang kaji. Kita sebarkan. Kita tulis. Kita macam sekarang kita lakukan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan khadam-khadam Rasulullah yang tak langsung lah, secara tak langsung jadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok pada sanad hadis ni. Sanad hadis ni antara yang menarik, sanad hadis ni ialah dia termasuk rubaiyatil musannif, iaitu hadis yang sanadnya paling pendek dalam sahih Muslim ini. Imam Muslim rahimahullah, dia tak seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari, yes, sanad dia ada hadis thulasiyat, hadis yang sanadnya yang pendek, 3 orang sahaja, thulasiyat. Adapun dalam Sahih Muslim tidak ada thulasiyat. Tidak ada 3 orang, tidak ada dalam sanadnya 3 orang saja antara Imam Muslim antara Imam Muslim dengan Rasulullah SAW. Tengok ni 4 orang, Qutaibah bin Sa'id, yang kedua Hamad bin Zaid, yang ketiga Thabit, dan yang keempat Anas. Jadi hadis sanad ni pendek. Jadi kita boleh cuba hafalan Qutaibah bin Sa'id daripada Hamad bin Zaid, daripada Zaid bin Thabit Al-Bunani, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada 4 orang saja. Haddatsana Hamad huwa bin Zaid an Thabit an Anas. Nampak? Qala haddatsana an haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hamad bin Zaid an Thabit Al-Bunani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cubalah yang mana ada kemampuan untuk hafal sanad hadis tu. Tafadhal, silakan. Jadi kita hafal sanad hadis ni, dia lebih menyebabkan kita lebih dekat dengan para imam-imam kita. Dan yang menarik lagi, sanad hadis ni semua keempat-empat orang ni, ketiga-tiga orang lah, sebab sahabat tak kira kan. Jadi semuanya ialah rijalul jamaah. Maksudnya semua kitab-kitab hadis yang 6 meriwayatkan hadis daripada nama yang kita sebutkan tadi. Qutaibah bin Sa'id, Abu Raja Al-Baghlani. Yang kedua Hamad bin Zaid. Yang seterusnya Thabit Al-Bunani. Kemudian dalam sanad ini semuanya hadis ulama Basrah. Kecuali Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id daripada Baghlan. Baghlan ni kat mana? Dekat Balkh. Balkh kat mana tuan-tuan?
Tak silap saya kalau Balkh ini sekarang dekat Afghanistan. Tak silap saya Balkh sekarang dekat Afghanistan, tapi kemudian dia pergi ke Basrah mengaji. Dia menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim bagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan bukan orang Arab sahaja sebagai khadam-khadam kepada sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala telah masukkan selain daripada orang Arab, menunjukkan bahawa agama ni bukan milik orang Arab sahaja. Bukan milik orang Arab sahaja. Untuk orang di Afghanistan pun sama-sama telah bersama-sama mempertahankan hadis Nabi SAW. Dan seterusnya menarik juga, dalam sanad ini ada Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani dia telah mulazamah mengaji dengan Anas bin Malik 40 tahun. Barakallahu fiik, masya-Allah. 40 tahun jazaakumullah. 40 tahun mengaji dengan Anas bin Malik. Subhanallah. 40 tahun Subhanallah. Ajib. Hebat para ulama hadis dahulu. Mereka ni mengaji itu lama dengan masyayikh mereka, dengan guru mereka. Baik. Dan juga daripada seperti Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab mengaji dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala sejak tahun daripada 1948, daripada 248 Hijriah sampailah 179 Hijriah. Berapa tahun tu? 79 campur 2, 30 tahun. 30 tahun Abdullah bin Wahab. Jadi memang budaya ulama dahulu kalau mengaji lama, puluh-puluh tahun jazaakumullah. Kita ni kadang-kadang baru mengaji 4 tahun universiti, lepas tu dah keluar dah rasa macam alim, dah rasa macam hebat. Dan kata para masyayikh kita, lagi lama dia mulazamah dengan para masyayikh, lagi hebat dia. Lagi hebat dia. Lagi dia alim, lagi dalam ilmu dia. Subhanallah. Okay. Naam. Jadi hadis sadat juga ada Anas. Anas ni termasuk daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Antara 7 yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih kurang 2,286 hadis, dan telah berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun dan wafat di Basrah. Sebab tu kita kata sanad hadis ni semuanya Basrah. Semua hadis semuanya Basrah. Walaupun Qutaibah bin Sa'id bukanlah asal Basrah, tapi dia pernah juga mengaji di Basrah. Barakallahu fikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anna Arabiyan, datang seorang Arab Badui. Anna Arabiyan, ada satu ketika ada seorang Badui bala fil masjid. Dia kencing dalam masjid. Arab Badui, Arabi, tak masa Arab dia Arabi. Arabi dengan Arab. Jadi ini faedah bahasa lah. Dia sebut Arab, maksudnya merujuk kepada orang Arab Badui. Okey, Arab ialah orang Arab Badui, iaitu man sakana man nazal al-badiyah wa jar al-badin wa dha'ana bi dha'nihim fahum al-a'rab. Naam. Iaitu orang Arab Badui. Jadi bila sebut Arab Badui ni maksudnya apa? Orang yang kurang ilmu, yang kasar sikit perangai dia, okey, yang kurang sikitlah dia punya ketamadunan dia lah, kita kata macam itulah. Sebab tak bercampur dengan orang, dia ada dia punya perangai kabilah dia. Walaupun kita kata setiap kabilah tu ada kebaikan dia, ada perangai baik di setiap kabilah tu, tapi kita kata setiap orang tu berbeza-beza. Dia punya kabilah dia. Orang Arab ni antaranya kabilah dia, Arab Badui ni bermacam-macam perangai. Sebab tu Nabi SAW kata, apatah lagi dia duduk padang pasir, jauh daripada ketamadunan. Jadi perangai dia sikit ada jafak. Masa orang Arab kata jafak maksudnya ada sikit keras. Apatah lagi bila Nabi sebut pula kabilah-kabilah Arab yang dekat Bani Mudhar tu kan. Nabi kata sesungguhnya al-ghilad al-shiddatu wal-ghilzah fi Mudhar. Nabi kata maksudnya Nabi kata sikap keras dan kasar itu ada puak Mudhar, yang mereka ini pengembala unta, dan sikap lemah lembut dan tenang itu ada pada orang Yaman, iaitu pada pengembala kambing. Maksudnya apa dia? Iaitu orang yang bela kambing ni sifat dia tenang sikit bandingkan orang yang bela unta ni. Barakallahu fiik. Jadi mereka ni sikap dia perkasa dan juga ada kurang sikit tamadun. Sebab tu Nabi SAW bila datang orang Arab Badui tanya soalan pelik-pelik, Nabi tak marah. Dia buat kasar dengan Nabi tak marah. Sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu mana diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabul ilm, dengan sahih Muslim, kami dahulu sangat takut nak tanya Rasulullah SAW soalan-soalan. Takut Rasulullah marah kami tanya soalan tersebut. Tetapi kami amat gembira sekali apabila datangnya seorang Arab Badui yang berakal
yang bertanyakan kepada Nabi SAW soalan yang kami tak mampu nak tanya Rasulullah. Kami takut tanya Rasulullah sedangkan soalan tu bagus. Soalan tu bagus tapi kami takut. Kami takut mempertikaikan Nabi, takut nanti disebabkan pertanyaan tadi akan menyebabkan akan keluar hukum-hukum baru yang akan memberatkan Nabi Muhammad SAW, memberatkan umat Islam. Dan banyak lagi sebablah mereka tak nak tanya sangat. Mereka banyaknya sami'na wa ata'na. Sebab takut nanti wahyu turun akan memberatkan mereka takut mereka itu dibebankan dengan wahyu-wahyu hukum-hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya tentang suatu perkara, apabila kamu tanya benda tersebut dia akan menyusahkan kamu lagi, akan menyakiti kamu. Sebab tu kata Anas bin Malik, kami suka sekali bila ada Arab Badui datang dan tanya Nabi soalan-soalan. Jadi kita fahamlah situasi Arab Badui ketika tu. Jadi bila kita baca hadis, ketika seorang Arab Badui kencing di masjid ni, kita jangan kata, oi teruk je sahabat, apa kencing ke masjid. Tak, dia Arab Badui. Dia Arab Badui. Okey. Siapakah nama orang Arab Badui ni? Dalam hadis ni tak sebut. Nama dia tak sebut. Okey. Cuma kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, dalam setengah riwayat dia katakan nama lelaki ini nama dia Khurqus bin Zuhair. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia ni lah Dhul Khuwaisirah tu. Dhul Khuwaisirah. Tahu Dhul Khuwaisirah? Yang pertikaikan Nabi SAW nanti masa pemberian harta daripada perang Hunain tu. Rupanya memang dia ni sikap kasar lah kalau dia ni. Sebab dia ni nanti dia akan tanya Rasulullah, kata ya Rasulullah i'dil. Jadi kemungkinan kisah ini berlaku sebelum berlakunya pembahagian harta rampasan perang Hunain. Perang Hunain semua tahu berlaku pada tahun ke-9 kan, berlaku ke tahun ke-9 Hijriah, lepas pembukaan kota Makkah tu kan. Lepas pembukaan kota Makkah, kalau tak silap mana lah kan, tahun ke-9 dan ke-8, tahun ke-9 kan, insya-Allah tahun ke-9. Baik. Sebelah ataupun tahun ke-8 lah, tahun ke-8 atau ke-9 lepas pembukaan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah. Nah. Yes. Jadi barakallahu fik. Jadi patah balik ataupun sebagian kata pula Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Sebagian kata pula Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Siapa yang ikuti kelas Zadul Ma'ad, banyak kali kita dah lalu kisah berkenaan Uyainah bin Hisn yang dia ni kasar, gangster dia ni. Okay. Dan dia pernah murtad kemudian masuk Islam balik. Yang dia pernah cerita kan, kisah dia masuk rumah Rasulullah SAW, dia main masuk je rumah Rasulullah. Dia tengok Aisyah, dia ternampak muka Aisyah. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, siapa perempuan ni? Dia kata, Aisyah isteri aku. Dia kata, kalau kau ya Rasulullah, kalau kau nak perempuan lagi cantik, aku boleh carikan kau perempuan lagi cantik. Okey. Allahu Akbar. Uyainah bin Hisn. Allahu Akbar. Teruk. Aisyah kata, siapa lelaki ni? Dia kata, kamu ni tak kerti ke nak masuk minta izin dahulu? Maka kata Uyainah bin Hisn, naam. Dia kata, aku dekat kampung aku, dekat kabilah aku tak pernah minta izin untuk masuk rumah siapa-siapa pun. Sebab dia ni ketua kabilah yang sangat disegani, ditakuti. Bahkan dia kata dia ni ghabiyun muta'. Bodoh tapi diikuti orang. Maksudnya dia ni ada pengikut. Kalau tak silap saya, ghabiyun muta'. Bodoh, kasar, tapi dia ni diikuti. Dia ada pengikut. Allahu Akbar. Dia katakan Uyainah bin Hisn ini. Dalam zaman Abu Bakar As-Siddiq, Uyainah bin Hisn ini dia murtad. Kemudian lepas tu dia masuk Islam balik. Sebab Umar Al-Khattab kata, apa? Uyainah bin Hisn, kenapa kamu murtad? Wahai Uyainah, maka kamu dulu pernah berjuang dengan Nabi SAW dalam perang Hunain. Akhirnya Uyainah bin Hisn masuk Islam balik. Dan kemudian dia jadi antara tentera Islam yang hebat ketika peperangan meluaskan daerah Islam di Iraq. Masya Allah. Antara pahlawan yang hebat Uyainah bin Hisn. Barakallahu fiik. Naam. Jadi Arab Badui ni, inilah dia Arab Badui tersebut. Naam. Dan dia pun kencing di masjid tadilah. Wabala fil masjid. Dan bila sebut masjid, kita tahulah maksud dia isim makan, iaitu tempat sujud. Sebab itulah masjid ini kenapa dinamakan masjid, sebab dia namanya tempat sujud. Isim makan macam mat'am, macam ma'mal, ma'mal tempat kerja. Mazra' tempat apa bercucuk tanam, mahbab tempat turun.
manzil, tempat tinggal. Jadi semua man kan? Dia pakai isim makan. Okey, barakallahu fik. Jadi selain daripada wazan dia maf'al, boleh juga wazan dia maf'il, macam masjid. Macam masjid di tempat sujud. Jadi kemudian itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak ni, iaitu tempat yang didirikan untuk solat. Itu nama masjid. Secara umumnya itu tempat yang didirikan untuk solat di dalamnya. Dan ustaz, apa beza masjid dengan surau apa semua? Kalau tempat tu didirikan solat 5 waktu sehari semalam, maka namanya masjid. Walaupun orang kita namakan dia surau ke, namakan dia apa ke, kalau ada didirikan solat 5 waktu sehari semalam, ada azan, ada iqamah, ada imam, maka itu dinamakan masjid. Okey, kemudian kalau dibuat Jumaat, dipanggil Masjid Al-Jami' lah. Kalau buat Jumaat, maka dipanggil Masjid Al-Jami'. Lepas tu dah kita tengok, ada Masjid Jami', Masjidul Jami'. Itu ada nama Masjid Jami'. Jadi tak keliru kat situ. Tapi orang kita, dia pakai nama surau. Jadi kadang-kadang orang keliru. Kata ustaz, kalau masuk surau nak kena tahiyatul masjid ke? Sebab dia bukan masjid, dia surau ustaz. Jadi kita jangan tengok dalam bahasa Melayu. Kita tengok dalam bahasa Arab. Apa maksud masjid? Masjid itu dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau surau kamu dirikan solat 5 waktu sehari semalam, maka bolehlah. Maka bolehlah apa dia? Maka bolehlah tahiyatul masjid dalam tu. Tapi kalau tempat itu hanyalah satu ruang solat, yang hanya solat zuhur dengan asar saja. Kemudian waktu lain tak solat. Macam kadang-kadang dekat ofis kan, namanya surau. Tapi sebenarnya isyak dengan maghrib, isyak dah tak ada orang sembahyang. Atau subuh, isyak dan subuh tak ada orang sembahyang. Sebab tak ada orang datang lagi. Maka dia tak dinamakan dengan masjid. Tak dinamakan masjid. Tapi dia walaupun dinamakan surau, tapi tak ada juga tahiyatul masjid dalam tu. Tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid dalam tempat tersebut. Jadi jangan keliru tuan-tuan rahmatullah, masjid dengan surau. Ada pun musalla, musalla tu tempat salat lah. Tempat solat yang kita jadikan macam kita kata surau. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab dia masjid ataupun musalla, itu je. Surau tu tak ada. Kita ada musalla, kita ada surau, kita ada masjid, kita ada masjid jami'. Barakallahu fiik. Jadi jangan terkeliru dalam masalah ini. Arabiyan bala fil masjidi, maka dia kencing dalam masjid. Bala fil masjid. Dan kita tahu teruklah buatan ini, kencing dalam masjid. Sebab nanti kita akan tengok Nabi kata, Nabi akan nasihat dia, wahai fulan dan fulan, sujud masjid ini untuk solat. Wajib kita jaga kebersihan masjid. Betul Nabi SAW marah. Nabi marah orang ludah dalam masjid. Nabi kata kalau nak ludah, tanamkan dia. Kalau lantai tu tanah, ludah kat bawah, kemudian tanamkan dia. Pernah sekali Nabi SAW nampak dekat dinding, dekat bahagian depan ada ludah, Nabi korek dia. Nabi kata, siapa buat ni? Siapa buat ni? Nabi marah. Dia kata, ini salat. Apakah kamu suka? Apakah bila Allah Subhanahu Wa Taala kat depan kamu, kat tempat tu ada kahak kamu? Maka sebab tu Nabi kikis. Sebab tu Nabi tak suka ada benda-benda kotor dalam masjid. Atau di antara benda yang mulia adalah membersihkan masjid. Seperti kisah seorang wanita yang berkulit hitam, yang dia kerja dia bersihkan masjid. Lalu satu hari Nabi SAW tengok, mana lelaki perempuan ni tak ada dah. Nabi kata, ya Rasulullah, dia dah wafat. Dia kata, kenapa tak bagi tahu aku? Dia kata, sesungguhnya ya Rasulullah, kau ni sibuk, kau ni orang besar apa semua, banyak urusan, jadi kami tak bagi tahulah kamu, ya Rasulullah, berkenaan dengan kewafatannya. Nabi kata, tunjukkan aku kat mana kubur dia. Maka Nabi pun pergi ke kubur dia dan Nabi solatkan. Nabi kata, dan sekarang kubur dia telah menjadi terang kerana doa aku. Maksudnya Nabi SAW sanggup pergi ke kubur dia sebab apa? Sebab penghormatan kepada dia, kerana apa? Dia memuliakan masjid. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam ketakwaan hati. Maka termasuk dalam ketakwaan kita ialah menjaga kebersihan masjid. Itulah zaman salaf dahulu, zaman sahabat tu, mereka pun dah buat, dia wangikan masjid dengan letakkan minyak wangi, kemudian letakkan asap tu kan, yang orang Arab selalu pakai tu, bukhur tu, letakkan masjid. Ada satu perawi hadis di kalangan tabi'in yang bernama Nu'aim Al-Mujmir. Nama dia Nu'aim Al-Mujmir. Kerja dia apa? Kerja dia duk wangikan masjid. Kerja itu telah diwarisi daripada ayah dia sendiri juga. Maksudnya kerja dia apa? Kerja dia untuk wangikan masjid. Jadi ini perkara yang sangat mulia. Sebab itulah Raja Arab Saudi, dia tak nama dia apa? Khadimul Haramaini Syarifain. Khadam kepada dua Masjidil Haram yang mulia. Dia tak kata dia raja kepada sekalian raja Arab. Dia tak kata agung yang terbesar ke tak. Dia kata
Khadimul Haramain. Letak nama Khadimul Haramain. Sebagai satu bentuk kemuliaan. Menisbahkan dirinya kepada khadam untuk membersihkan masjid-masjid. Jadi, penasihat saya pada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, bila kita pergi masjid tu, jagalah kebersihan masjid. Jagalah kebersihan masjid. Selipar tu susun elok-elok. Sampah tu kita buang. Janganlah kita biar kata, tak apa, ada pekerja. Apa guna bayar mahal, ada pekerja. Tak. Kita jaga kebersihan tu bukan sebab ada tak ada pekerja. Oh, sebab apa jangan macam sana? Tak ada pekerja, nanti masjid kotor lah. Tidak, kerana takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan oleh daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Punyalah dia punya nak jaga kebersihan masjid tu. Satu hari kita nampak sampah dalam masjid. Tapi pada masa yang sama, dia nak jaga keikhlasan dia. Dia pandang kiri kanan. Dan dia ambil sampah tu letak dalam poket dia. Kemudian dia keluar dari masjid. Dia pandang kiri kanan, dia buang sampah tu dekat tempatnya sepatutnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, macam ni cara Allah Taala menzahirkan kebaikan orang-orang salih, walaupun mereka merahsiakannya, tapi anak murid dia nampak. Lalu cerita macam mana ikhlasnya Imam Al-Bukhari dan macam mana kesungguhan dia untuk menjaga kemuliaan dan kebersihan masjid. Jadi kalau begitulah kita kena muliakan masjid, macam mana pula kita kena jagakan kemuliaan ni daripada kotoran. Apatah lagi kita kena jaga kemuliaan yang dari segi apa yang dilakukan dalam masjid. Maka tak layaklah sepatutnya dalam masjid buat kenduri kahwin, kemudian ada campur laki perempuan dalam masjid, pengantin tu pula pakai seksi-seksi ketat kan. Orang kalau menikah, baju putih tu, baju pengantin putih kan ketat. Walaupun pakai tudung tapi ketat tu. Itu tak betul, tak ikut syariah tu. Tak ikut syariah tu, tuan-tuan rahmatullah. Jangan nak ikut style sangat. Tentang masa kahwin, orang kahwin sekali seminggu. Dia pun pakai baju putih, baju pengantin ketat, buka punggung tu ketat. Lepas tu masuk masjid nak menikah. Allahul Musta'an. Masuklah dalam tu, campurlah lelaki perempuan dalam masjid ni. Saya cakap ni sebab saya pernah tengok dekat masjid, di sebuah masjid kat Kuala Lumpur ni, depan mata saya sendiri. Kita amat sedih. Ada pula kameraman datang apa semua. Ada. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Dan lagi buruk daripada tu lagi, saya tengok ada penggambaran filem dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Termasuk daripada benda yang sangat mungkar, penggambaran filem. Ada ikhtilat, ada cerita pasal konon-konon nak menikah. Campurlah dalam majlis tu, tergelak-gelak dalam masjid, campur lelaki perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini termasuk orang yang memuliakan masjid. Siapakah orang yang mula-mula sekali muliakan masjid dan bersihkan masjid? Maka Nabi Ibrahim AS. Bila Allah Ta'ala kata kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, bersihkanlah masjid, baitiya lit-taifin, bersihkanlah rumahku untuk orang yang bertawaf, wal-akifin, dan orang yang beriktikaf, wal-ruk'a, dan orang yang rukuk, was-sujud, dan juga untuk orang yang sujud. Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim dengan Ismail jadi siap masjid. Kalau kita buat ayat macam itulah. Suruh jadi bersihkan masjid. Lepas tu sebagian ulama salaf, mereka ni kerja dia bersihkan masjid walaupun mereka tu alim besar hadis, kerja dia bersihkan masjid. Dan satu bentuk kemuliaan. Allahu Akbar. Saya pernah tengok ni satu kisah. Ini masa saya pernah belajar di Masjidil Haram. Sebentar lah, tak lama. Mengaji kat situ. Masa kami duduk dalam majlis Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan. Kami duduk kat majlis tersebut. Dan di sebelah tu satu orang Afrika. Kurus dia orang ni. Kecil dia orang ni. Saya sembang kat dia, berapa lama dah kat sini. Dia kata, aku kat sini dah puluh-puluh tahun dah, tak silap saya 10 tahun. Dia kata, macam mana? Seronok ke kerja sini? Saya kata. Saya tanya dia. Dia kata, apakah lagi yang paling menggembirakan jiwa aku? Dia kata, waktu pagi aku bersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu malam aku duduk dengan para ulama mengaji dengan mereka di hadapan Kaabah. Allahu Akbar. Apa lagi kemuliaan yang ada? Pagi-pagi kerja dia bersih masjid. Dia jadi pekerja tu, bersihkan masjid tu. Kemudian apa dia? Pada waktu malamnya aku duduk bersama dengan para ulama di hadapan Kaabah. Yang kuliah Syekh tu memang betul-betul depan Kaabah. Boleh nampak Kaabah. Masa zaman tu Kaabah sebelum pembinaan baru tu, daripada tingkat yang mezanin tu, kita boleh nampak. Dari atas tu kita boleh nampak Kaabah. Jadi kuliah tu, kalau kita pusing, Syekh menghadap ke Kaabah. Kalau kita pusing, boleh nampak Kaabah kat belakang.
Jadi dia kata, apakah kemuliaan yang paling besar ni? Orang Arab, orang Afrika. Dia kata, bila saya dengar tu, nitik air mata saya. Mengenangkan Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi kepada orang ini nikmat yang sangat sangat besar. Allahu Akbar. Jadi kita macam itulah, kita kena ada niat untuk menjadi orang yang berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tuan-tuan. Jadi AJK masjid ni bagus. Jadi masih jadi AJK, biar jadi AJK yang paling lekeh sekali pun tak apa. AJK kebersihan pun tak apa. Sebab itu satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang setengah orang suka nak jadi pengurusi berdahari besar-besar kan. Dia jadi tak apa, biar saya jadi lekeh, dia saya kerja buat yang paling lekeh sekali. Jadi jangan panggil, jadi jangan pandang kita pula, jangan pandang oh siap ni apa, siap masjid. Tak, siap mulia. Siap masjid kerja dia mulia. Kalau saya kata bagi gaji siap ni kena bagi lebih lagi. Sebab dia menjaga kemuliaan masjid, kebersihan masjid. Allahu Akbar. Maka lelaki ni pun kencing lah dekat masjid. Dengan setengah riwayat kata di satu bucu masjid. Lalu sebagian orang nak kejar dia. Nak tangkap dia. Fasaha bihin nas. Maksud menjerit. Ada setengah riwayat kata daripada Yahya. Dia kata, Yahya At-Tamimi dia kata, fasaha bihin nas. Oi, apa ni kencing dalam masjid ni? Okey. Qala mah. Kata sahabat Rasulullah, mah, stop. Apa benda ni, jangan kencing kat situ. Maka sebagian orang pula, fathara ilahi nas, maka maknanya semua marahlah. Maka sebagian riwayat pula kata pada riwayat Ismaili, dan Bukhari daripada riwayat Ismail, mereka semua kerja nak pergi tangkap lelaki tersebut. Maka Nabi kata, da'uh, tinggalkan dia. Jangan kejar dia. Da'uh, tinggalkan dia. Wala tuzrimuh. Okey, jangan stop kencing dia. Jangan kalian memotongnya. Jangan kalian memotong kencing dia. Biar dia habiskan kencing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi kata jangan. Biarkan dia. Wala tuzrimuh. Biarkan dia. Iaitu katanya wala taqta'u alaihi bauluhu. Wa innama amruhum bitarkihi. Amarahum bitarki. Maka Nabi SAW melarang mereka, memerintahkan mereka untuk meninggalkan tersebut. La'annahu kana syara'a fil mafsadah. Kerana dia, kalau dia stop kencing masa tengah-tengah jalan, dia akan menyebabkan mafsadah, kerosakan. Macam mana Ustaz boleh menyebabkan kerosakan? Jadi kita boleh pandang daripada beberapa sisi. Pertama, dia akan menyebabkan mudarat pada orang yang kencing tadi. Pertama, akan menyebabkan mudarat pada orang yang kencing tadi. Bila tahan kencing kan bahaya. Macam Nabi SAW nak jaga maslahah orang tersebut. Yang kedua, kata sebagian ulama yang mensyarahkan hadis ni, iaitu dia kata jangan stop kencing dia, sebab kencing ni bila kita tahan, bila kita lepaskan, dia punya pancutan tu lagi kuat. Lepas itu lagilah tersebar kotoran. Yang ketiga, kalau kamu pergi kejar dia nanti, mantau dia lari, dia bangun. Bila dia bangun, dia nak lari daripada kamu nak dia ditangkap, dia tengah kencing, lagilah tersebar kencing dalam masjid. Daripada hanya perlu basuh satu tempat sahaja, dah lah nak kena basuh lagi banyak lagi. Na'am. Jadi talwithul masajid. Walau muni'a lidari baina amrain, imma an yaqta'ahu fa yatadarrar, sama ada nak kena potong ataupun akan memberi mudarat, wa imma alla yaqta'ahu am alla yaqta'ahu, itu tidak memotongnya. Fala ya'ma min tajisi badanihi aw thawbihi aw mawadi'ul ukhra, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Falamma faragha, lepas Allah itu dah selesai kencing, maka Nabi pun apa dia? Maka Nabi pun panggil dia. Nabi memanggil seorang. Dia kata datangkan kepada aku satu bekas air, bidalwin minal ma', satu gayung. Kemudian fasabbahu alaih, maka Nabi pun tuangkanlah atas benda tersebut. Ad-dalu maksudnya gayung lah. Tempat gayung. Ember kat sini, ember maksudnya gayung. Kemudian dituanglah air atasnya. Fasabbahu alaih. Atas mana? Ke atas tempat kencing itu tadi. Kemudian di riwayat lain, dari riwayat Ishaq bin Abi Talhah yang akan datang kemudian, yang akan datang dari riwayatnya, maka Nabi SAW kata, Nabi kata kat dia, semua kalau SAW Nabi panggil, dia kata, inna hadhil masjid, masjid ini
la tasluh li syai'. Tak patut kamu buat benda-benda macam ni. Kencing, kotorkannya walal qadar, jangan kotorkan. Innama hiya li dzikrillah. Masjid ini dibina untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala wassalah dan salat wa qiraatil Quran. Hmm. Dari riwayat lain pula Nabi kata wahariquhu sijlan minal ma'. Sajlan minal ma', tuangkan satu gayung daripada air. Au zaluman minal ma'. Fa innama bu'istum muyassirin. Maksudnya kamu semua diutuskan dan untuk memudahkan agama ini. Maksudnya bersikap mudah, jangan susah-susahkan orang. Benda mudah settlekan dengan mudah. Muyassirin wa ma walam tub'atsu mu'assirin. Walam tub'atsu mu'assirin. Dan aku tidak diutuskan untuk menyusahkan orang lain. Dan setengah riwayat yang lain, setengah riwayat yang lain, dia katakan dia sampai dekat masjid dia, dia kata Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Dia kata, dia masuk masjid, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad. Janganlah kau rahmati orang lain. Nabi kata, kau telah sempitkan benda yang luas. Kemudian dia pun kencing. Dia pun kencing. Allahu Akbar. Dah doa, kena kencing kat situ. Allah musta'an Arab Badui ni. Arab Badui ni. Jadi, Masya Allah. Dia pun dah doa, dia kencing. Jadi kisah tadi, Allah marhamni wa Muhammadah. Jadi doa tadi bukan selepasnya. Ini disebut oleh Syekh Mahir Yasin Al-Fahal. Dia disebut, kebanyakan orang silap. Dia ingatkan kisah tersebut, doa tersebut disebut lepas dia kencing. Seolah-olah didoakan tu sebab dia nak marah kat sahabat tadi lah, sebab nak kejar dia kerana Nabi halang sahabat tadi. Lalu dia doa, ya Allah aku rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad dan janganlah rahmati orang lain. Tapi itu tidak sahih. Yang sahihnya ialah doa tadi disebut sebelum dia kencing. Wallahu taala alam bissawab. Apa faedah daripada hadis ni? Apa faedah daripada hadis ni? Jelas sekali hadis ni dalil bahawa kencing itu najis. Dah. Jadi hadis ini dalil bahawa kencing itu najis dan ini mujma' alaih. Yang ijma' padanya. Okey. Tak ada khilaf lah sama ada kencing budak kecil ke kencing besar ke. Kecuali satu je, budak kecil yang belum umur 2 tahun yang masih lagi menyusu susu ibunya sahaja. Nah, okey. Masih lagi menyusu, belum lagi makan makanan yang lain. Yang kedua, apa pengajaran pada hadis ni? Wajib basuh kencing. Nabi suruh tuang air atas tu. Yang ketiga, hadis ini dalil bahawa menjaga diri daripada kotoran najis itu ialah satu perkara yang telah menjadi sebati di dalam hati sahabat. Maksudnya Nabi dah memang telah dididik. Sahabat telah dididik dengan Nabi supaya jaga diri daripada najis. Sebab tu kita tengok antara ayat-ayat yang awal turun ayat Quran apa dia? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaian kamu bersihkanlah. Maksudnya awal-awal Islam lagi dah suruh jaga kebersihan. Sebab itulah kita ni kadang-kadang orang Islam ni tak mengaji. Sebab itulah kita tengok Allahu Akbar. Kadang-kadang dekat Arafah tu, Allahu Akbar. Dekat Mina kadang-kadang sampah bersepah. Kita sedih. Maksudnya itu tempat yang haram, tempat yang mulia. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kemuliaan kamu di negeri ini, hari-hari ini, pada bulan ini, di negeri ini, pada bulan ini. Patutnya orang pergi haji, hormatlah. Kita kata Arafah tu bumi mulia, Mina tu bumi mulia. Janganlah makan sampah main campak je. Itu kadang-kadang kita ni geram juga tengok orang setengah-setengah negara ni. Lalu orang Jepun, orang Islam Jepun juga sambil lalu tu kan ada video tu kan. Kutip sampah. Jadi antara amalan yang boleh saya cadangkan lah. Antara amalan yang saya boleh cadangkan supaya kita nampak syiar. Jadi masa kita pergi haji tu, kita nampak sampah kita kutip. Kita bawa satu plastik. Nampak sampah kita kutip supaya jadi budaya nanti. Mula-mula kita buat, nanti orang lain buat. Nanti lama-lama nanti ramai orang buat. Allahu Akbar. Jadi nampak cantik Islam tu. Dan orang nak buang sampah pun rasa segan. Dia tengok orang kutip. Cantik. Kadang-kadang dia ada satu budaya, sebab ada setengah Arab ni ada budaya dia, ada orang tukang bersih, dia minum air cawan cup tu kan, paper cup tu campak macam tu je. Jangan macam tu. Jadi sahabat ni memang dah menjadi budaya mereka untuk jaga kebersihan. Sebab tu bila nampak orang kencing dia dah marah. Okey, yang ni juga hadis ini disebut oleh Ibn Daqiq Al-Aid menunjukkan bahawa boleh berpegang kepada dalil umum selagi tidak terzahir dalil yang khusus. Maksudnya apa?
kencing dalam masjid itu dalil umum. Tak boleh. Jadi kita pegang dalil umum. Kecuali khusus. Ketika itu orang sedang kencing. Nah, ketika itu barulah kita boleh izinkan dia untuk kencing tadi itu. Kalau ada sebab-sebab yang tentu sebab dia harap badui. Sebab-sebab sekalian. Dan Nabi tak engkar pun. Nabi tak kata perbuatan sahabat tadi marah. Nabi tak engkar perbuatan sahabat tadi. Maksudnya Nabi tak marah sahabat. Nabi tak kata, wahai sahabat sekalian, kenapa kamu marah orang ni kencing? Tak, Nabi tak marah. Cuma Nabi kata, tak apa, biarkan dia. Itu je. Menunjukkan bahawa kita berpegang kepada dalil umum. Jadi kalau kita nampak katakanlah orang minum arak, kita marah dia, kenapa minum arak? Sedangkan orang tu katakanlah dia sedang rupanya sedang berubat, kata dia berubat dengan minum arak. Katakanlah dia sedang berubat minum arak. Maka tak boleh kita nak engkar perbuatan orang yang marah tadi tu. Kau tak patutlah, kau tanya dulu, kau kaji dulu kenapa dia minum arak. Salah. Nampak orang minum arak, dia bantah. Dan kalau katakanlah dia ada sebab, kita tak marah orang yang marah. Kita tak marah orang yang engkar tu tadi. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Kan nampak seorang lelaki perempuan berdua-dua. Kita kenapa lelaki berdua-dua ni, lelaki perempuan ni? Oh tak, saya ni sekian-sekian. Maka dia boleh pegang pada dalil yang umum. Dan kita bantah dia tak ada masalah. Okey. Kecuali ada maslahah. Dan maslahah itu hanyalah orang alim yang mengetahuinya. Hadis ini juga ada sebagai dalil kepada satu kaedah fiqh yang besar. Min qawaid al-fiqhiyatil kubra. Iaitu apa dia? Iaitu kita menolak mudarat yang lebih besar dengan menanggung mudarat yang lebih kecil. Nampak? Daf'u a'zamud dararaini bihtimali akhaffihima. Kita ambil darurat yang lebih ringan kerana kita nak apa tu? Antara dua darurat. Darurat najis tu tersebar ke seluruh tempat dengan darurat najis satu tempat je. Mana lebih teruk? Najis tersebar lagi susah, betul tak? Jadi kita ambil yang lebih ringan. Mana lagi darurat orang tu sakit dengan darurat masjid kotor. Sakit lagi besar. Tak apalah, masjid kotor boleh basuh. Orang tu kalau kena sakit, dah kena kencing, dah ada penyakit, susah lagi nak buat. Jadi sebab tu Nabi SAW melihat kepada bila ada dua darurat, ambillah darurat yang lebih ringan. Ini kaedah ni. Bila ada dua darurat, ambil darurat. Ini pilihan raya, kata pilihan raya. Ini parti ni haprak juga. Tak maaf saya sebut. Ini saya bukan kata kat Malaysia ni, dekat negara luar lah. Kat Venezuela. Katalah Persatuan Venezuela. Parti Bersatu Venezuela. Dengan kedua ni parti Keadilan Venezuela. Nampak? Ada dua. Dua-dua ni kaki tak apa-apa. Dua-dua ni tak betul. Merepek dua-dua ni. Tapi antara dua-dua ni mana lagi kurang mudarat dia. Sebab nak cari yang lebih baik tak ada. Maka carilah mana yang lebih kurang, yang kurang mudaratnya. Dan biasanya macam itulah. Barakallahu fiik dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Atau masa kita operation. Kadang-kadang kata kalau operation macam ni akan menyebabkan sekian-sekian. Dan macam juga akan menyebabkan keburukan yang lain. Tapi mana lagi ringan keburukannya. Dan ini bukti aja, contohnya potong kaki lah. Antara potong kaki ataupun nak biarkan penyakit tu merebak terus naik atas. Jadi merebak ke tempat lain itu lebih buruk, jadi dipotonglah kaki dia. Itulah kaedah yang kita nak pakai sekarang ni, menanggung darurat yang lebih ringan dengan kita mengambil darurat yang lebih ringan kerana nak menolak mudarat yang lebih besar. Naam. Jadi seterusnya faedah pada hadis ni juga, air itu digunakan untuk menghilangkan najis. Menunjukkan bahawa tidak ada alat lain yang boleh menghilangkan najis ini, pendapat Asy-Syafi'iyah dan jumhur ulama, iaitu air sahaja yang boleh menyucikan najis. Adapun apa itu istinja, Ustaz? Istinja hanya meringankan, bukan menghilangkan. Dia meringankan, bukan menghilangkan. Hadis juga dalil bahawa air yang sedikit dituang daripada najis yang banyak, dituang kepada najis tapi boleh hilang najis tersebut, sah. Boleh bersih. Berbanding dengan najis yang sedikit masuk pada air yang sedikit, dia jadi najis. Tapi kalau air sedikit kena dekat najis tapi hilang najis tersebut, bersih tak? Bersih. Ini dalilnya. Sebab dal satu gayung sampai tak 2 kolah? Tak sampai 2 kolah pun. Tidak sampai 2 kolah pun. Hadis ni juga dalil bahawa bahawa tanah tak perlu kita nak bersihkan. Tak, anjing lalu atas tanah,
Lepas tu macam-macam lah, kucing berak, anjing berak apa semua, kemudian hujan, kemudian apa semua, kemudian dicampur dengan tanah apa semua dah hilang. Perlu tak kita nak kena basuh tanah? Tak ada istilah basuh tanah. Maksudnya atau mungkin perlu tak kita kena buang, dah asingkan tanah, kena basuh, kena korek ke tak. Cukup saja kita tuang, bila dah meresap masuk ke bawah, dah dah kira dah bersih dah tanah tersebut. Dah meresap masuk ke bawah, dah tanah tu dah kira bersih. Dan tak perlu nak kena korek. Wala yashtaitu hafruha. Jadi syaratkan kita untuk korek tanah tersebut. Tayyib. Hadis ni juga ada faedah-faedah lain, iaitu ar-rifqu bil jahil, sikap penyayang kepada orang yang jahil. Maksudnya sikap lemah lembut pada orang jahil. Tak semestinya kita kena marah dia. Tengok keadaan dia. Yang seterusnya pula ialah sifat kasih sayang Nabi SAW. Nampak? Sifat Nabi SAW yang sangat lemah lembut, husnul khuluq. Dan setengah riwayat pula Nabi doakan, Nabi panggil dia dan Nabi nasihatkan dia, seperti kita sebut tadi kan. Bahkan waqala Arabi ba'al faqiha fil Islam faqama ilaihi bi abi wa ummi. Dan setengah riwayat lain pula dia kata, lepas dia dah faham, dia kata bi abi wa ummi, demi ibuku dan demi ayahku dan bapakku, wala yu'annib wa lam yasub. Semenjak tu dia tak maki-maki orang lagi dah. Maksud lepas Nabi dan nasihat, dia kata, wahai saudara, masjid ni bukannya tempat untuk kencing, bukan tempat macam ni untuk benda-benda kotor. Ini untuk solat, untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk baca Quran. Maka bila Nabi nasihat dia baik-baik dengan elok tadi, maka lelaki tu kata bi abi wa ummi, demi ibuku dan ayahku, tebusan bagimu ya Rasulullah. Terus dia. Semenjak tu dia kata, aku dah tak nak lagi dah cela-cela orang. Ni kesan daripada adab yang baik. Antara hadis ni juga dalil bahawa mengagungkan masjid dan menjaganya daripada orang ludah, daripada kotoran, daripada najis, daripada jual beli, dan juga perkara-perkara yang tak layak dengan kemuliaan masjid. Okey. Dan terakhir sekali kata Imam Mulakin, dikatakan, diistimbatkan bahawa lepas itu bahawa dia salat, bahawa anna hadzal arabi salla rak'atain. Bahawa sebelum dia kencing tadi tu, dia solat 2 rakaat dulu. Yang dia doa tadi kan, Allahumma arhamni wa Muhammadah tadi. Maksudnya dia solat dalam keadaan dia tahan kencing. Sebahagian ulama kata macam tu. Ibn Mulakin kata macam tu. So apa? Sebab dia tak tahan waktu lepas solat, dia terus kencing. Jadi dalil bahawa masa dia solat tadi, dia tahan kencing. Betul ke? Pendapat ni? Wallahu alam, kata Ibn Mulakin, kata ya, dalil bahawa boleh tahan kencing dengan syarat tidak menyebabkan. Dia kata tahan kencing dalam solat hukumnya makruh. Tahan kencing dalam solat hukumnya makruh. Tetapi dia akan jadi haram kalau kamu tahan sampai menyebabkan kamu punya rukun terganggu. Sampai menyebabkan kamu punya rukun terganggu. Rukun terganggu maksudnya kalau semayang sampai dah sengit-sengit badan kita, dah tak boleh fokus langsung dah. So nak baca tahiyat pun dah sengit macam ni, tahiyat cuma barakatuh salawat, macam laju-laju macam tu, dah tak tahan, maka ketika itulah barakallahu fiik, ketika itu haramlah kita tahan kencing. Jadi kalau tidak hukumnya makruh. Kalau tidak hukumnya makruh. Sebab apa? Asal dalam salat tu ialah khusyuk. Namun Syekh kita, Syekh Muhammad bin Adam Al-Itubi rahimahullahu taala, dia kata pendapat ini agak kurang tepat, dia rasa. Pendapat ini agak kurang tepat. Wallahu taala alam bisawab. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung sikit beberapa perkara yang boleh kita buat dalam masjid. Boleh tak? Antaranya, boleh tak tidur dalam masjid? Sebab Nabi kata masjid ni tidak layak untuk kita buat benda-benda yang tak sepatutnya. Dan dia sila untuk salat, zikir dan baca Quran. Macam kalau orang tidur dalam masjid, dia tak salat, tak zikir, tak baca Quran, boleh tak tidur dalam masjid? Boleh tak kita masukkan binatang dalam masjid? Masukkan kuda. Nah. Okay. Boleh tak kita berhadas duduk dalam masjid? Hadas kecil. Jadi insyaAllah benda-benda macam ni kita akan tengok apakah perkara-perkara yang boleh buat dalam masjid dan tidak terlarang, insyaAllah fi ad-darsil qadim, dengan kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya-Allah, menarik ya hadis yang kita baca ini. Banyak sekali pengajaran dia. Okey. Ada soalan ke Syekh Imran?
Ahsanallahu ilaik. Apakah menurut hadis ini apabila ada kencing dalam masjid sama ada manusia atau kecil hanya cukup dengan segayung air tanpa perlu gosok dan bilas? Okey. Bab gosok dengan bilas ni dia bukannya kewajipan ketika membersihkan sesuatu. Apa maksud basuh? Basuh itu iaitu kita menghilangkan najis. Apa maksud membersih? Iaitu kita menghilangkan najis, iaitu izalatun najas atau raf'il khabath kan, iaitu kita seperti kata Imam Nawawi rahimahullah bila Nawawi ta'rifkan apa maksud bersuci, iaitu izalatun najas wal khabath wal hadath wa raf'il hadath, dan mengangkat hadath. Jadi kalaulah dan syarat dia ialah kita tuang air, bukan syarat digosok. Tidak disyaratkan ketika nak mencucikan sesuatu mestilah kena gosok, tidak. Kecuali kalau benda tersebut tidak boleh hilang melainkan terpaksa gosok. Macam kalau kat kapet, kan, katakanlah kena ada orang buang air besar kat kapet tu, budak kecil tu buang air besar dalam kapet, dia tuang air, tuang air masih lagi tak hilang ain najis, ain najis maksudnya fizikal najis, melainkan kita terpaksa gosok. Ketika itu kena gosok lah, wajib lah gosok, sebab dia termasuk daripada perbuatan menghilangkan dengan syarat hilang bau, warna dan rasa. Dan segayung air itu bukannya muktabar maksudnya bukan iktibarnya pada segayung air itu. Jadi kalau najis kita kena bersihkan dengan segayung air sahaja, tidak. Sebab bagi Nabi dengan segayung air itu pun dah hilang najis. Jadi katakanlah najis itu susah nak dihilangkan, terpaksa bergayung-gayung, maka kalau kita perlu 2 gayung, perlulah 2 gayung. Kalau 3 gayung, perlulah 3 gayung. Maksudnya iktibar kat sini adalah banyak mana yang kita perlukan. Kita perlukan itu sahaja, jangan lebih. Ya, wallahu taala alam bissawab. Tak ada, kita rehat sebentar dalam 2-3 minit saja, kemudian kita akan sambung kitab Fathul Majid. Wallahu taala alam bissawab. 2-3 minitnya, 12.40 kita masuk balik insya-Allah.